Oh my. Nampak slide ke Puan? Nampak? Okey. Sebab saya nampak slide dekat skrin, saya tak nampak online. Oh, okey. Tapi visual saya okey lah kan? Boleh. Saya tengok kat handphone okey. Nampak Sorry. ramai-ramai di belakang. Sebab dekat peti saya slide je. Oh, okey. Oh, dah live dah. Okey, kita start sekarang Dah mula ke? Okey, start Okey, Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam penuh keceriaan semua buat warga KSM dan juga semua yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini dalam program santai bersama kaunselor dengan tajuk Aku, Kau dan Mental. Okey, sebelum kita mulakan, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Suaidah binti Ishak. Boleh panggil saya Su. Saya bertugas sebagai seorang pegawai psikologi di Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat atau lebih dikenali sebagai ATTEC selama 8 tahun and still counting. Telah menjadi kaunselor berdaftar sejak 2010. Kini berumur 35 tahun. Graduan Counselling daripada Universiti Utara Malaysia UUM dan selamat berkenalan saya ucapkan kepada semua dan kepada sahabat-sahabat. Hari ini saya akan ada kuis juga di akhir program kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah take note poin-poin penting kita dan hadiah akan saya postkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah type di ruangan komen dan insyaAllah saya akan jawab dari semasa ke semasa lah. Okay, so kita bila bercakap tentang aku, kau dan mental ni, kerana mental ni adalah anugerah ataupun modal yang tidak ternilai yang ada dalam diri setiap manusia. Sebab itulah kita kena jaga mental kita ni baik-baik. Tak kurang pentingnya berbanding fizikal. Kerana selalunya fizikal ni saja yang orang lebihkan. Sebenarnya 50-50 kena setara sebab fizik ni adalah nyata, fizikal, fizik, benda yang nyata, boleh dilihat, boleh disentuh dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap tentang mental, benda yang metafizik, yang tak nampak tapi ia wujud. Di dalam mental tu ada fikiran, dan juga emosi, benda-benda yang tak nampak ni sebenarnya benda-benda yang sering orang terlepas pandang. Okey, so macam fizikal juga. Fizikal ni bila kita tak kuat, tak tahan kalau kita kena hujan. Contohnya, kalau kita tak demam mungkin kita boleh kena batuk, boleh kena selsema dan sebagainya sebab kita tak ada ketahanan body yang kuat. So kalau mental juga, begitu juga. Kalau mental yang tahan, so dia takkan mudah jatuh sakit apabila dilanda dugaan. So macam tu juga mental kita boleh selsema, mental kita boleh sakit perut, boleh pening kepala, boleh demam. Bukan bila orang cakap mental tu je, oh dia dah sakit mental. Tak begitulah sebenarnya. So mental kita pun boleh tak sihat. Okay, so
sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, setuju tak kalau saya katakan kita sekarang ni hidup dalam zaman yang penuh dengan tekanan, penuh dengan tekanan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semuanya dilanda tekanan. Kita dah hidup dalam zaman moden yang sangat-sangat mencabar. So perjuangan kita pada hari ini bukan lagi pada pertumpahan darah, pada peperangan dan sebagainya, tapi lebih kepada survival skill era moden. So jadi kenapa kita kena belajar banyak skill tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena belajar anger management lah, kita kena belajar untuk ketahanan mental lah, banyak soft skill dan sebagainya. Bila kita belajar semua kemahiran-kemahiran dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sama juga dari bidang akademik sekalipun kan, nak dapat PhD lah, nak dapat master dan sebagainya. Sebenarnya apa? Kita ni untuk kita survive, untuk tujuan kita menjalani kelangsungan hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita kena belajar benda-benda ni, kena take note tu, nanti ada soalan tu. So kita belajar ni sebab untuk kita menjalani kelangsungan hidup, survival skill era moden kita. Kita tak lagi berpedang, berkuda dan sebagainya, menembak dan sebagainya, tapi kemahiran-kemahiran ini adalah survival skill kita era moden. Itulah tujuan kenapa kita banyak belajar kemahiran-kemahiran. Okey, jadi marilah kita sama-sama tebalkan perisai kita dalam menjalani kelangsungan hidup. Sebenarnya untuk kita survive, dan kita sebagai manusia berfungsi dengan lebih baik. Okey, mental ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap pasal mental yang sihat, kalau mental yang, sebab tak semua orang memiliki, tak semua orang dianugerahkan fizikal dan mental yang sempurna. Jadi sebab tu kita kena bersyukur dan kita kena jaga anugerah yang Allah bagi. Sebab ada orang yang mungkin lahir tak sempurna fizikal, ada juga yang cacat pada mental. Jadi kita adalah, badan kita ni adalah modal kita. Contohnya kalau dalam bidang TVET, kebanyakan macam student kami, kemahiran, dari segi kemahiran, dia nak buat kimpalan dan sebagainya menggunakan tangan, pemain bola menggunakan kaki. So ahli-ahli falsafah dalam bidang akademik menggunakan akal. Bermakna semua sekali adalah from head to toe adalah daripada body. Sebab itulah body ni adalah modal kita yang terbesar, anugerah yang perlu kita jaga supaya sejahtera fizikal dan mental. Okey, mental yang sihat ni adalah mental yang sentiasa celik. Sebab itulah kami sebagai seorang kaunselor ni, selalunya kaunseling ni untuk membantu klien celik akal. So kenapa dia kena celik ni? Sebab akal yang sentiasa celik ni adalah akal yang selalu nampak jalan keluar bagi setiap permasalahan. Akal yang sentiasa nampak harapan walaupun dalam dugaan yang paling buruk. Itu adalah salah satu maksud akal tu celik. Dia sentiasa nampak harapan dalam setiap situasi. Okey, bila kita cakap akal yang buta, mental yang buta ni tak adalah dia sakit mental, tapi bila buta ni membuatkan kita memilih ataupun membuat pilihan-pilihan atau keputusan yang selalunya tidak wajar. Okey. So, sebelum kita masuk kepada bersedikitlah kita punya pengenalan kita, kenapa kita kena tahan macam fizikal tadi. Sebab fizikal perlukan antibody kan, macam sekarang pun vaksin, vaksin COVID. So vaksin ni untuk kita punya antibody melawan virus tu lah. Macam tu juga mental. Mental ni pun perlu disuntik imunisasi dari kiri, kanan, depan, belakang dengan skill-skill yang kita pelajari. Itulah antibody kita. Sebab okey, kalau kita demam contohnya, masa kita sihat, kita memang kuat tuan-tuan dan puan-puan. Oh, banyak idea. Ni nak raya kan? Okey, banyak idea nak decorate rumah. Nak letak sofa baru warna biru, nak cat warna apa. Idea bercambah dengan pesat sebab fizikal kita sihat. Tapi bila kita demam, semua benda nampak susah. Kan? Nak pergi minum air kat dapur pun nampak susah, nampak tak berdaya kan. So nothing much we can do kalau fizikal kita tak sihat. Begitu juga mental tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tak pelajari benda ni, walaupun
sesimpel apa pun ilmu tu kan, kalau bila kita dalam keadaan happy, semuanya berjalan dengan baik, kita akan rasa okey. Tapi bila kita dilanda dugaan, ibarat macam badan kita demam tadilah, mental kita pun dah bila dilanda dugaan, mental kita demam, dia sakit, dia nothing much we can do kalau kita tak ada kemahiran tersebut. Nampak tak berdaya. Okey. So ketahanan mental ni setiap individu pasti pernah melalui saat yang sukar dalam perjalanan kehidupan. Dari kita kecil sampailah kita berusia kan. So memang ada banyak tragedi dalam hidup kita. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah mengalami penyakit yang serius, pernah kemalangan, mengalami rumah terbakar, kehilangan orang yang tersayang, kematian insan-insan yang terdekat dan sebagainya. So pelbagai tragedi yang akan berlaku dalam fasa-fasa kehidupan kita. Tapi walaupun mengalami situasi yang sama, reaksi emosi adalah berbeza. Kenapa berbeza tuan-tuan dan puan-puan? Sebab ia bergantung kepada daya ketahanan kita. Daya ketahanan mental lah di sini. Macam juga demam, ada orang makan ubat hari tu juga baik. Ada orang sampai 2-3 hari baru sembuh. Ada juga seminggu demam biasa ni tapi seminggu tak kebah-kebah. So dia bergantung kepada ketahanan kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, daya ketahanan mental ni adalah satu proses yang membolehkan seseorang itu menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan kesukaran, trauma atau tekanan. Tragedi tadilah, tragedi event dalam life kita ni. Okey, untuk kita membina ketahanan mental ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan berlaku dalam semalaman. Begitu juga dengan fizikal. Saya suka kaitkan dengan fizikal sebab benda tu benda yang nampak, benda yang kita dah biasa buat. Okey, kita tak ada macam kalau fizikal, tak ada kita hari ni makan coklat banyak-banyak, besok kita kena kencing manis. Tuan-tuan dan puan-puan, penyakit tidak berlaku dalam semalaman. Begitu juga ketahanan dari segi mental dia tidak terhasil dalam semalaman. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kena lakukan dia secara konsisten dan berterusan daripada sekarang. Semoga bila ada dugaan yang datang dalam hidup kita, kita tak terjejas dengan teruk. Itu fungsi dia supaya kita tak terjejas dengan teruk lah. Sebab dia adalah satu proses yang berterusan yang mengambil masa serta usaha. Perlukan masa dan usaha yang berterusan. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang bila mungkin masa umur dia 20-an dia rasa macam semua dugaan tu kacang je, dia boleh atasilah kiranya, dia cepat bangkit. Tapi ada orang bila usia 40-an tu dia rasa macam benda-benda dugaan-dugaan yang kecil pun dia rasa burden tu sangat besar. Sebenarnya dia bukanlah juga pada faktor usia, tapi mungkin kita tak meneruskan konsistensi kita dalam melakukan benda. Macam gosok gigi tuan-tuan dan puan-puan, kalau pada umur 20 kita jaga gigi, sentiasa gosok gigi dua kali sehari, sampai kita umur 40 pun still ada gigi kan. Tapi kalau kita masa umur muda tu kita tak jaga, umur 40 mungkin dah tak ada 2 batang kat depan. So kita ada apa yang kita ada sekarang adalah berdasarkan apa yang kita tuai daripada dulu. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mula sekarang. Okey, ia membolehkan kita bangun semula selepas mengalami masa yang sukar. Kerana mempunyai daya tahan yang baik ni bukanlah bermaksud seseorang tu tak mengalami tekanan langsung, tapi dia membantu kita menghadapi tekanan dengan lebih baik tanpa menjejaskan kita dengan ketara. Tak menjejaskan kita dengan ketara. Maksudnya sebab kita tuan-tuan dan puan-puan mungkin ramai kat sini selain daripada warga KSM pun bekerja kan. Jadi bila kita bekerja ni kita tak nak setiap dugaan tu nampak ketara terjejas teruk lah. Okey. Next slide. Okey, kita akan tengok 5 tips ringkas ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya akan kongsikan ni untuk membina ketahanan mental. Tengok macam simple tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah biasa tengok, dah pernah tengok benda ni simple, tapi cuma saya nak tekankan kat sini, benda yang simple ni pun sebenarnya it's so powerful kalau tuan-tuan dan puan-puan lakukan secara konsisten. Dia bila jadi konsisten ni kita
dah memang ada. Macam antibody tadi dah terbina dah terbina dalam diri So kita walaupun 5 tips ni saya ibaratkanlah macam kita makan sepinggan hidangan yang mahal. Ada apa yang mahal? Lobster. Okey, lobster, ketam, udang, semua hidangan yang mahal. Tapi hidangan tu akan jadi sedap dan extra wow bila ada sedikit sambal belacan. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya 5 tips yang ringkas ni adalah sambal belacan kita untuk kelangsungan hidup kita. Mungkin selama ni tuan-tuan dan puan-puan tengok je tapi mungkin kita tak kupas dengan lebih dalam dan sebagainya. Okey, yang pertama, ni tuan-tuan dan puan kena ingatlah sebab kita akan ada quiz kat hujung nanti. Kita yang pertama tips dia self care, penjagaan diri. Benda tu simple je, penjagaan diri. Tapi bila kita dah middle age, mungkin penjagaan diri tu dah kurang. Lebih-lebih lagi terutama yang perempuan. Bila kita dah jadi seorang ibu, kita banyak contribute diri kita pada family, pada keluarga. Mungkin kita pada usia 40-an, 50-an kita dah tak ada hobi, kita dah sibuk, kita dah sibuk dengan pembesaran anak, jaga suami, kerja lagi so kita kena jaga diri kita tuan-tuan dan puan-puan sebab tak ada siapa yang mampu menjaga diri kita sebaik kita menjaga diri kita okey, so kita kena. Okey, kalau dari segi fizikal, fizikal ni kan macam saya cakap tadi 50-50 kan kesihatan tu. Okey, kalau dari segi fizikal, berapa ramai yang memang konsisten bersenam 3 kali seminggu selama 30 minit? Berapa ramai yang konsisten? Mungkin buat, mungkin tak buat kan? Okey, so kalau kita memang kena bersenam, walaupun dalam keadaan buruk berlaku, contohlah, dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan, katalah rumah terbakar. Bukanlah rumah tu besok dah terbina kan, mungkin kita kena tunggu sebulan. Okey, kematian orang-orang yang terdekat, contohnya kematian parents, pasangan, anak dan sebagainya. So paling cepat katalah kita move on, kita pulih tu dalam masa sebulan. 5 tips ni lah yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk survive day by day sampai sebulan. Bila kita dah rasa okey, kita dah move on, masa tu mungkin kita dah boleh berfungsi dengan baik. Sebagai manusia ni kita kena optimumkan fungsi kita kan. Okey, so mungkin orang tak cakap bila nak buat benda ni kan. Bilakah masa macam kalau diubat, bila nak telan ni? Selepas makan, sebelum makan, orang tak cakap spesifik. So sebenarnya 5 tips ni tuan-tuan dan puan-puan boleh buat berulang-ulang ataupun boleh pilih mana satu je yang tuan-tuan dan puan-puan selesa yang boleh diulang-ulang untuk survive day by day sehingga tuan-tuan dan puan-puan pulih. Itu salah satulah. Okey, contohnya macam bila kita dah middle age kan, senaman 3 kali seminggu tu kena jaga. Kalau kita buat daripada muda memang lagi bagus lah. Macam kita takkanlah pakai skincare lepas dah berkedut. Maksudnya kita pakai masa kita muda, barulah kita anti penuaan kan, tak kedut. So kita terapkan daripada awal. Okey, penjagaan diri yang baik fizikal kerana bila kita bersenam, ni ingat ni akan ada quiz. Bila kita bersenam, kita akan hasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin ni untuk selain macam hormon serotonin ni hormon yang positif, yang buat kita happy, kita selalu dengar, mungkin kita selalu dengar. Tapi hormon ni sebenarnya dia sangat bagus untuk mententeramkan suasana hati. Ayat dia begitu sebenarnya tuan-tuan dan puan. Macam best dengar kan? Dia mententeramkan suasana hati. Macam cuaca juga. Kadang hujan, kadang mendung, begitulah juga cuaca hati kita. Yang pelbagai cuaca dalam sehari tu boleh bertukar-tukar pelbagai cuaca tuan-tuan dan puan hati kita. Lagi-lagi yang bekerja di kaunter dan sebagainya sampailah yang ke pangkat bos-bos pun suasana hati kita ni tak menentu. Kadang-kadang perubahan dia ketara dalam sehari kan. Okey, so hormon serotonin ni sangat baguslah. Hormon serotonin ni bukan sahaja terhasil apabila kita melakukan senaman, tapi bila kita melakukan kebaikan. Kebaikan tu maksudnya dari segi membantu orang-orang yang susah, bila kita rasa diri kita ni penting, dia adalah sangat sesuai kalau dia akan macam mengurangkan, reducekan, hormon yang akan reducekan kita punya kerisauan. Siapa-siapa yang overthinking tu,
tingkatkan hormon serotonin. Ramai saya tahu, ramai yang overthinking, ramai juga yang anxiety, risau tak menentu. Sebab saya ada juga pengalaman, contohnya bila anak-anak dah membesar, macam kita sekarang middle age lah kita, okay. So middle age, bila anak-anak dah membesar, dah pergi asrama dan sebagainya, dia tak ada benda sangat dia nak fikir. So macam dia just nak fikir esok nak pakai baju kerja apa pun menjadikan benda tu stressful. Benda tu simple je sebab dia dah tanggungjawab dia dah habis kan. Bila anak-anak kecil dia sibuk jaga anak-anak, tapi bila anak-anak dah ke asrama, so dia tinggal berdua dengan suami. So benda-benda kecil ni pun perubahan lah. Itulah juga norma baharu. Kita punya norma baharu ni taklah bergantung kepada COVID semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan. Pelbagai perubahan fasa kehidupan kita tu pun juga adalah norma baharu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan baru menerima menantu time PKP ni, tu pun norma baharu. Maknanya perubahan-perubahan yang berlaku dalam fasa kehidupan kita lah. Okay, so selain fizikal tu, tidur kena cukup tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun orang selalu tekankan tidur kena cukup, tapi tak konsisten. Tak konsisten. Sebenarnya tidur kena cukup 6 hingga 8 jam. Itu sangat membantu mood kita, sangat membantu sebab kita lebih stabil, kita punya fizikal lebih stabil, kita punya rutin daily life ni lebih kuat kita sebenarnya untuk menghadapi sebarang serangan dugaan tu tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin orang terlepas pandang sebenarnya sebab kita tak ada rutin yang menentu lah, maksudnya macam okey, nak tidur, bila ngantuk tidur, kan? So tuan-tuan dan puan-puan digalakkan tidur sebelum pukul 11 malam. Lagi-lagi yang middle age kan, sebelum pukul 11 malam. Sebab selepas, kajian mengatakan selepas 11 malam kalau kita tidur lewat, kita cenderung untuk overthinking. Bila kita cakap pasal overthinking ni, tuan-tuan dan puan-puan, jaranglah saya dengar orang overthinking tu bila dia tak dapat tidur ataupun dia banyak berfikir ni, dia fikir benda-benda yang indah, benda-benda yang manis kan. Hari pertama dia kahwin, hari dia bertunang, hari graduasi kan. Memang sangat jarang, tapi selalunya bila kita sebut overthinking ni, dia akan berfikir yang tidak-tidak. So untuk kita jaga kesihatan mental kita, jagalah waktu tidur kita secara konsisten. Pandai pula tu bila hujan nak pakai payung, bila pening kepala nak makan painkiller, pandai pula tu cari ubat, pandai pula tu mencegah. Tapi bila bab mental, ramai yang tidak menitik beratkan sebagaimana yang sewajarnya lah. Okay, so dari segi fizikal tu, janji kita bersih, kita sihat. Jangan macam umur 40-50 tak ada gigi depan pun dah tak kisah tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah begitu ya. Sebab semakin baik kita menjaga modal yang ada pada badan kita ni, sebenarnya semakin cepat kita akan keluar daripada kemelut masalah. Sebab kita rasa diri kita berharga. Ini adalah modal kita. So semakin cepat kita akan pulih daripada masalah, daripada kita rasa ditimpa dugaan, aku dah tak berguna, langit dah menghempap aku, dah end of the world. So lagi kita jaga modal kita ni, modal insan kita ni, daripada minda hingga ke tubuh badan kita, insya-Allah kita akan semakin cepat pulih. Yang tu yang mungkin orang tak tahu. Okay, so dari segi mental kena ada hobi tuan-tuan dan puan-puan. Tak kisahlah hobi tu jahitlah buci ke, berkebun ke, boleh je hobi-hobi yang karaoke, yang tak mendatangkan modal dan boleh buat di rumah. Macam senaman juga tuan-tuan dan puan-puan, jangan susah-susah hati saya tak ada alat senaman di rumah, saya malas nak pergi jogging keluar rumah pun tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google ataupun YouTube je senaman rintangan. Selalunya senaman rintangan ni dia tak menggunakan apa-apa alat ataupun tools dan dia boleh buat di rumah sahaja. Dia macam yoga lah. Boleh buat di rumah saja dan confirm berpeluh. Okay, so macam tu juga dengan hobi tak semestinya mengeluarkan modal. Kita boleh jahit buci lah, jahit bantal busuk lah kan untuk anak-anak kan, jahit patung, baju gaun anak patung untuk anak-anak kita dan sebagainya, berkebun, memancing. Kena ada hobi walaupun berapa umur tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada penonton kita yang 50-an, 60-an, mesti ada hobi kerana dengan hobi kita akan rasa diri kita berbakat.
kita rasa diri kita ada kelebihan. Itu adalah menaikkan juga kita punya self esteem lah. Sebab bila kita ada self esteem, macam kita rasa macam jadi kekuatan kita, semua benda kita boleh rempuh lah contohnya kan. Semua benda kita boleh atasi lah. Berbanding kita rasa macam alah aku ni macam loser je, macam aku tak ada hebat apa-apa. Kan kebanyakan orang akan cakap macam tu kan. So lagi kita rasa diri kita bernilai, lagi kita rasa diri kita berharga, lagi pantas kita keluar daripada masalah kita. Kita akan lagi kuat, don't worry. Okay, penjagaan diri tu satulah. Okay, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar melihat dengan positif. Benda ni simple je kan, kita tengok mungkin kita dah dengar beratus kali kan, belajar melihat dengan positif, tapi mungkin kita tak gunakan dengan tepat lah. Okay. Dan dia sukar kita nak buat bila dalam keadaan kita betul-betul dugaan yang terduduk. Sebab dalam dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita, dia selalunya ada dua jenis masalah lah yang akan menimpa kita lah. Ada orang dia jenis masalah dia kecil-kecil tapi banyak. Ada orang pula masalah dia sikit tapi besar-besar. Tu selalunya saya perasan dua jenis tu lah. Okay, so bila kita belajar dengan melihat dengan positif ni, paling senang nak buat, tuan-tuan dan puan-puan kena cari satu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan syukuri untuk kita gandingkan dengan situasi buruk tersebut. Untuk permasalahan kita tu. Okay, saya bagi contoh, anak meninggal. Apa yang positif je dekat situ? Kan, memang saya rasa tu antara perkara yang sukar lah, sebab saya pun juga tak dapat membayangkan kan. Memang sukar sebenarnya bila anak meninggal lah. Antara dugaan yang terbesar saya rasa yang mungkin manusia akan alami lah benda tu kan. Okay, so memang sedih tuan-tuan dan perempuan, saya faham sedih, kecewa, rindu, memang nak reda tu makan masa. Yes, itu dia. Bila kita nak reda tu paling cepat sebulan contohnya. Untuk survive sampai 30 hari, sebulan day by day, 5 tips ni tuan-tuan dan perempuan buatlah berulang. Contohnya, dalam pada sedih, dalam pada risau, dalam pada banyak berfikir, tetap menjaga diri dengan baik. Contoh macam tu kan. Okay, belajar melihat positif. Cari, okay, seburuk apa pun situasi, cari satu perkara yang boleh tuan-tuan perempuan gandingkan. Anak meninggal. Mungkin anak kita tu sakit kanser contohnya. Okay, yang positifnya macam mana? Sekurang-kurangnya kita lega sebab anak kita dah tak perlu kemo lagi, dia dah tak sakit lagi, dia dah tak menderita lagi, dah tak hari-hari makan ubat, sakit dia tu dah hilang, dia dah tenang, Allah lebih sayangkan dia. Tu contoh, kita kena cari juga. Mesti paksa diri, cari juga perkara yang boleh kita gandingkan dengan situasi kita yang buruk tersebutlah. Bila anak meninggal juga, salah satu yang positifnya itu dah sah-sah lah kita punya saham dekat akhirat, dah simpan dah saham kita ke akhirat lah. Okay, situasi kedua, contohnya hilang pekerjaan. Macam musim-musim COVID ni kan, ramai orang hilang pekerjaan. Memang buruk, memang teruk, saya faham. Nak dapat kerja tu pun bukan sebulan dua kan. Tapi kita tetap kena cari cara untuk kita gandingkan. Apa reason? Mesti ada. Walaupun satu, mesti ada reason untuk kita gandingkan dengan situasi tersebut. Contoh, walaupun kita hilang pekerjaan, tapi kita masih ada keluarga yang sentiasa mendoakan kita, yang sentiasa tolong kita mungkin cari-cari email, mana-mana kerja kosong dan sebagainya, berbanding kalau kita alone. Ramai orang yang kat luar sana mungkin sebatang kara, hilang pula pekerjaan. So kita kena cari at least satu perkara yang kita boleh syukuri. So kita kena belajar dengan positif. Okay, dan juga melihat dengan positif ni, salah satunya, first adalah diri kita. Berapa ramai yang positif dengan diri sendiri? Sebab sebagai manusia, banyak orang rasa banyak benda pada diri dia tu adalah spoil lah kan, macam dugaan dia lah. Mungkin dari segi bentuk tubuh badan, dari segi warna kulit, dari segi rambut dan sebagainya, kepandaian. Mungkin dia rasa benda tu
apa je yang dia nak banggakan pada diri dia, benda tu adalah realiti tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, dalam 4 orang adik-beradik, mungkin 3 orang ni rambut lurus, tapi seorang ni je rambut Maggie kan. So benda tu adalah dugaan buat dia. Macam kita pun masa anak seorang kurus lagi, anak 3, 4 semua dah besar. So itu adalah dugaan buat kita. Tapi still kita kena fokus pada kelebihan dan kekuatan kita. Lebih-lebih lagi kita orang Asia kan, terutamanya orang Melayu ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia memang macam merendah diri jugalah kan. Orang kata berlapik lah bila cakap tu. Tapi sebenarnya itu tak bagus untuk generasi akan datang kita lah. Contoh kalau kita tanya soalan lah, okey, apa kelebihan tuan-tuan dan puan-puan? Kita jawab pun selalunya orang Melayu, selalunya kebiasaannya, walaupun tak semua, tapi kebiasaannya akan cakap macam saya ni nak kata pandai tu tak pandai sangat lah, tapi bolehlah belajar sampai master. Saya ni nak kata hebat tu tak hebat sangat lah, tapi kalau main bola tu terror juga, macam tu. So itu yang ditiru oleh generasi-generasi kita, maksudnya anak-anak kita. Contoh anak-anak kita tanya, papa, apa kehebatan papa? Apa bakat papa? Papa ni nak kata berbakat tu tak sangat lah, nak kata hebat tu tak sangat lah, tapi bolehlah kalau main bola tu kira selalu juga menang, contoh. Jadi bila kita tanya anak kita, contoh Boboy, apa bakat dan kelebihan Boboy? Nak kata pandai tu tak pandai sangat lah, tapi Boboy okey lah, selalu dapat top 3 lah dalam kelas. Nampak tak? Cara dia cakap tu pun dia tak positif, dia tak confident. Dia berbeza dengan kita sombong. Orang boleh rasa sebab ada vibes tu kan, orang boleh rasa. Tapi sebenarnya dia lebih kurang macam masuk bakul angkat sendiri dengan cara yang sopan lah. So kita kena confident dengan diri kita. Kita kena fokus pada kelebihan dan bakat yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya baca buku Tun Mahathir, memorial Tun Mahathir yang tebal, saya rasa 900 lebih page ke 1000 lebih page tu, Tun M ni bila dia lepas makan dia akan nap kejap dekat kerusi dia lah. So bila dia nap kejap tu dia macam jenis letak kepala je dia terus tidur. Sebab ada orang tak boleh macam kita lah, macam saya juga, so ke kiri ke kanan tak boleh lelap. Tapi itu pun, sesimpel itu pun dia rasa itu adalah satu bakat dia. Saya rasa dia macam Nobita lah, sebab Nobita kalau memang ambil bantal letak kepala tu tidur kan. Saya macam kita kena ambil mood dulu, ke kiri ke kanan beberapa minit lah. Tapi dia jenis yang macam letak kepala, dia boleh sekejap dia boleh lena. So dia rasa itu adalah bakat. Bayangkan tak macam mana orang-orang yang hebat ni berfikir. Maksudnya orang-orang yang sangat bersejarah, yang sangat bijak dalam masyarakat kita. So benda tu pun kita perlu tirulah. Sebab kita tak ada siapa yang nak angkat bakul kita, tuan-tuan dan puan, kalau bukan kita. Kita ni dah lah berat kan, tak ada orang nak angkat bakul kita. So kita fokuslah pada kita punya bakat, kita punya kelebihan. Kalau boleh tulis, berapa ramai yang mungkin dah hidup 40 tahun contohnya, pernah tulis bakat ataupun kelebihan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab benda tu kita boleh tengok balik apabila kita dalam keadaan terduduk. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan amalkan 5 tips ni secara konsisten, sekurang-kurangnya kita terduduk je tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tersungkur. Bila tersungkur tu berdarah hidung lagi susah nak bangun. So benda-benda ni sangat penting. Sebab tu sebagai seorang psikologis, sebagai kaunselor, kita memang sentiasa nak dedahkan, sentiasa nak terapkan benda ni, tak jemu-jemu nak terapkan betapa pentingnya benda ni. Dan tak ramai tahu tapi tak ramai nak buat. Ramai tahu tak ramai nak buat. Okey. So yang ketiga. Okey, kenal pasti apa yang boleh diubah dan apa yang tidak. Okey, dalam hidup ni memang ada perkara yang boleh ubah, ada perkara yang tak boleh diubah. Tapi kebanyakan manusia, macam saya juga sewaktu muda lah, macam kita kan belajar banyak melalui pengalaman. So kalau manusia ni selalunya dia akan tunggu lama dekat depan pintu yang tertutup. Maksudnya dia perkara yang tak boleh ubah tu lah selalunya yang dia dok tunggu, dia dok push kat situ kan. Tapi sebenarnya kita kena
fokuskan kepada apa perkara yang boleh diubah sahaja. Yang tak boleh diubah tu memang kena hadam lah. That's life. Memang tak adil tuan-tuan dan puan. Hidup ni memang tak adil. Selalunya sebagai seorang kaunselor, saya rasa tu antara ayat yang famous, yang popular. Puan, hidup ni tak adil. Memang betul saya cakap. Memang saya agree 100%. Hidup ni memang tak adil. Begitu juga kalau kita jumpa harimau ataupun singa dekat hutan. Okay, so kita jumpa harimau ataupun singa dekat hutan, kita cakap macam ni. Harimau, aku tak makan kau, kau jangan makan aku Adil okay, adil tak boleh lah kan. Sebab kita makanan dia, tapi dia bukan makanan kita. Begitu juga dengan life. Memang life ni memang tak adil. Contohnya seorang pembunuh, dia dah bunuh 10 orang. Dia dah penggal 10 kepala lah. Okay, so bila dia kena hukum gantung, berapa kali dia penggal? Berapa kali dia gantung? Adakah dia akan gantung 10 kali? Tidak, dia cuma gantung 1 kali. Tapi sedangkan dia telah membunuh dan membuat pembunuhan selama 10 kali. So memang tak adil. Memang tak adil. Hidup ni memang tak adil. Itulah dia punya konsep. Kalau kita hadam benda tu, jadi kalau kita sedih pun, kita kecewa pun, kita tak pergi maksimum. InsyaAllah kita tak pergi maksimum. Sebab kita faham that's concept of life lah. Okay. So untuk kenal pasti apa yang boleh ubah dan tak boleh diubah ni, saya bagi satu contoh. Kita dapat bos yang garang. Garang, sangat garang contohnya. Ramai yang pekerja kerajaan kat sini kan. Bila dah kerja kerajaan ni, takkan nak berhenti pula. Nak pindah-pindah pun mungkin dah susah. Anak-anak dah sekolah kat sini. Kita dah berkeluarga di sini. Agak sukarlah. Okay. So bila dapat bos yang garang, orang kebanyakannya apa? Komplain kan. Merungut lah, itulah komplain. Bos garang lah, macam ni lah. Stres lah hari-hari kerja. So dia fokus pada bos yang garang. The term tu lah, bos yang garang. Tapi sebenarnya itu adalah benda yang tidak boleh diubah. Tapi kita kena fokus pada benda yang boleh diubah. Okey, apa benda yang boleh diubah? Contohnya, kita boleh ubah cara komunikasi kita dengan dia untuk menjadikan keadaan much better. Okey, so kita boleh cari tahu apa perkara yang boleh mendatangkan kemarahan dia. Kan? So kalau kita elakkan, insyaAllah selamatlah kita. Okey. So dan kita fokus pada kerja, kita buat kerja elok-elok, dan kita mungkin boleh kurangkan bertemu dengan bos kita yang garang tu, sebab kita jumpa dia bila perlu sahaja. So nampak tak kat sini yang situasi ni we still in control. Maksudnya jangan kita rasa helpless. Macam yelah dia bos yang garang, so situation tu macam dominant sangat kan. Kita macam nothing much we can do, tapi actually kita boleh buat. Ada perkara-perkara yang boleh diubah yang dapat menjadikan suasana tidak begitu teruk. Okay. So boleh fahamlah konsep tu sangat senang. Okay. Contoh yang kedua, macam dugaan tadi, dugaan yang apa? Bentuk badan, contohnya rambut, contohlah yang cakap tadi, dalam 4 orang adik-beradik, 3 orang rambut lurus, 1 rambut keriting. Sekarang memang senang lah, boleh dibonding dan sebagainya. Tapi apa kalau macam badan dah besar, mungkin makan masa lah kita nak kuruskan dan sebagainya. So kita still boleh, apa yang boleh ubah? Jaga kesihatan. Mungkin kita akan jadi adik-beradik yang paling pandai, sebab kepandaian ni perlu diusahakan. Orang yang gigih sebenarnya, memang ada orang yang lahir-lahir bijak, tapi sebenarnya kegigihan tu yang akan mensampaikan kita kepada macam highway kita lah, kepada highway kita kepada kejayaan adalah kegigihan, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau macam student saya pun jangan risaulah tentang pointer dan sebagainya, asalkan kita dapatlah lulus kan. Tapi kegigihan itulah sebenarnya yang menyampaikan kita kepada kejayaan, bukan kebijaksanaan semata-mata lah. Okey, tu antara kena pasti apa yang boleh diubah dan tidak boleh diubah. Sama juga dengan kesihatan fizikal. Kesihatan fizikal, ada orang umur 40 dapat kencing manis, kena darah tinggi, stres, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah norma baharu. Bayangkan kita mula-mula sihat, tiba-tiba kita dapat penyakit, memang sedih, memang susah hati. Itu norma baharu yang kita kena sesuaikan. Macam tadi, kita berbalik lagi kepada poin kita yang kedua.
Kita kena, bila ada situasi tu, mungkin ada poin-poin tu kita tak guna semua, tapi kita boleh guna mengikut kesesuaian. Okey, bila kita kena kencing manis ataupun darah tinggi, macam mana belajar melihat dengan positif? So alhamdulillah kita dapat tahu penyakit tu lebih awal pada usia 40 tahun contohnya. Kita dapat tahu penyakit tu lebih awal, bila kita dah ada kencing manis ataupun darah tinggi ni, kita ada pemeriksaan doktor secara berkala. So kita, daripada orang yang dirasa dia sihat, tak ada penyakit apa-apa, tu yang selalunya sekarang ramai orang mati mengejut, meninggal mengejut ni ramai. Dia tak ada sakit apa-apa. Dia sihat, dia selalu main bola, dia selalu bersukan, dia tak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba bila meninggal mengejut, jantung contohnya, sebab tak pergi pemeriksaan berkala. Macam tu juga, jangan risau, memang sebab saya adalah pengalaman kan, macam staff-staff pun cakap benda tu macam satu tamparan hebat lah, bila kita sihat tiba-tiba kita 40-an kena darah tinggi. Benda tu macam simple, kena darah tinggi, orang yang dengar, tapi orang yang mengalami tu tak tidur malam kan, rasa macam mana nak mati ke aku ni, macam-macam pemikiran-pemikiran yang tak rasional akan keluar lah kan, sebab itu adalah dugaan yang baru. Sebelum dia nak adapt, sesuaikan diri dengan dugaan baru dia tu. So 5 tips tersebutlah, day by day, you just do it, consistent, insyaAllah akan cepat back to normal, back to normal, rasa hidup ni bermakna balik, kita dapat menjalani kelangsungan hidup kita dengan maksimum. Okay, so tu contoh kita lah. Untuk kenal pasti apa yang boleh diubah dan tidak boleh diubah ni juga, kita kan ada tindakan tadi kan, macam okay, bila dapat bos garang, apa tindakan kita? Tindakan kita kurang bertemu dengan dia, bertemu bila perlu, cari tahu apa yang mendatangkan kemarahan dia, ubah cara kita berkomunikasi dan sebagainya, buat kerja dengan lebih tertib, elok dan sebagainya. So kita bertindak kan, okay, so kita bertindak, kita still ada power untuk bertindak. Okay, bila kita bertindak ni, saya bagi sedikit tips lah untuk bertindak ni. Jangan buat keputusan apabila dalam keadaan sedih, dalam keadaan terlalu gembira, dalam keadaan marah dan dalam keadaan lapar. Okay, 4 ni yang tuan-tuan dan puan kena ingat. Elakkan buat keputusan dan bertindak dalam keadaan sedih, terlalu gembira, marah dan lapar. Sebab bila dalam 4 keadaan ini, kita akan buat tindakan dan keputusan yang lebih berat mengikut emosi. Sebab itulah bila meeting, misalnya meeting kan, besar-besar kan kita nak kena buat keputusan kan. Sebab itulah meeting adalah juga karipap kan, adalah juga mi siam kan. Sebab kalau lapar pun buat keputusan terburu-buru, buat keputusan tak mendapat pertimbangan yang sewajarnya. 4 keadaan ni dalam kita buat planning untuk daily life kita. Okey, yang keempat, bantuan sistem sokongan. Benda ni memang nampak simple. Selain, tapi mungkin ada juga, ni saya nak tekankan juga lah, bantuan sistem sokongan ni bagi orang yang normal, kita ada family, kita ada ibu bapa, kita ada keluarga kita, pasangan, kita ada kawan-kawan rapat kita. Memang sangat penting sebab kita ada bahu untuk bersandar dan juga telinga untuk mendengar apabila kita dalam keadaan yang terburuk. Sebab tu kalau dekat overseas kan famous kan, buat support group, sharing kan, mereka lebih terbuka lah benda tu. Untuk bantuan sistem sokongan ni, kalau orang tu sebatang kara, contohnya sebatang kara, mungkin mak ayah dah meninggal, lepas tu belum pula berkahwin, itu yang saya nak tekankan kat sini. Macam mana? Mungkin nak kata berkawan, saya rasa pada umur-umur macam ni mungkin adalah juga BFF, mungkin tak ramai yang ada BFF daripada sekolah. Kalau zaman sekolah tu famous BFF kan, mungkin kalau kawan ni, kalau kawan tempat kerja pun kita ada gap, kita tak bawa orang tu masuk betul-betul dalam kita punya kawasan privasi kita kan. Okay, so kita bantuan sistem sokongan ni selain kita punya circle ni, dia punya matlamat dia adalah merasakan diri kita penting. Diri kita penting. Kalau tak ada manusia, pada haiwan. Contohnya kita bila
kucing, ada yang bela anjing contohnya. So bila kita rasa macam dalam keadaan terburuk ni, kita still bagi makan kan, kita still bagi makan anjing kita still bagi makan kucing kita. So kita rasa ada yang memerlukan kita. So walaupun masalah tak selesai ni, masalah tak akan selesai tuan-tuan dan puan dalam semalaman. Lagi-lagi masalah yang besar kan. Tapi dalam tempoh bermasalah, takkanlah selama sebulan tu kita nak melepek je macam kain buruk kat rumah kan. Pergi kerja tak bermaya, takkanlah nak pergi kerja compang-camping dan sebagainya. Dia adalah untuk membantu kita kan macam tadi. Kenapa? Untuk membantu kita menjalani kelangsungan hidup dengan baik kan. Okey, so dalam keadaan bermasalah pun tetap juga mungkin kita boleh pergi NGO, kita jadi sukarelawan apa-apa, mungkin kita lebih banyak bersedekah, gandakan, lagi banyak masalah, lagi kita gandakan. Sumbanglah tenaga, pergi bantu orang-orang lain, padahal kita pun sendiri tengah tengah terumbang-ambing ni, tapi daripada kita tak buat apa-apa, duduk kat rumah, duduk dekat bilik, mengasingkan diri, duk fikir pasal masalah, stres, tertekan dan sebagainya, bercakap dengan dinding ke, lebih baik kita keluar dan do something. You have to do something, you have to keluar, buat something macam menderma, pergi join amal, badan-badan amal dan sebagainya. Kita kena rasa diri kita penting. Kalau beli Friskies ke Whiskas ke, so nampak dekat perjalanan kucing-kucing terbiar pun, mungkin kita tahulah ada pot-pot dia kan, kedai makan dan sebagainya, kita bagi. Sebenarnya benda-benda tu semua akan meringankan beban di hati kita, beban di fikiran kita. Memang kucing-kucing tu takkan dapat selesaikan masalah kita pun. Kan macam kawan juga, dia hanya mendengar, dia pun mungkin tak dapat selesaikan masalah kita, tapi dia dapat mengurangkan. Sebab bila tuan-tuan dan puan-puan, hati kita ni dia macam air. Okey, kita tengok macam tasik contohnya. Suasana hati kita. Kalau suasana hati kita tu tenang, air dekat tasik tu tenang je. So bila kita jenguk muka kita, so kita akan nampak macam cermin kan, macam bayang-bayang kita tu jelas. Nampaklah hidung aku ni mancung apa semua kan, nampak tahi lalat pun nampak, kebaik jelas lah air tu. Tapi bila suasana hati kita tak tenang, tengah bergejolak lah orang kata, air tu pun bergelombang kan. Macam kita baling batu, air pun berserak kan. So bila kita tengok tak nampak. Sebab itulah kita tak nampak jalan keluar. Sebab tu kita tak nampak jalan keluar pada permasalahan kita tu. So kita kena tenang sebenarnya. Benda-benda tu sebenarnya bila apa yang tools ni, tips ni, method yang kita nak buat ni supaya suasana hati kita tenang, supaya kita dalam keadaan terkawal. Dari situlah kita sendiri orang kata akan dapat celik akal untuk bangkit dan menjadi seorang manusia yang kuat berdepan dengan dugaannya masing-masing. Okey, untuk sistem sokongan ni, yang kelima, okey, luaskan hati anda. Luaskan hati anda ni, poin yang ringkasnya, yang senangnya, kita kena diet komplain. Diet komplain. Bila ada situasi buruk apa-apa berlaku pun, first thing first, zip mulut. Jangan komplain. Jangan cepat sangat nak cakap apa-apa. Kita kena diet. Bukan kata diet tu perut saja, tapi mulut pun kena diet juga, diet komplain. So bila kita nak komplain, nak marah dan sebagainya, tips yang paling senang, kita boleh kira dekat jam kita ni. Okey, jam kita kan ada nombor 1, 2, 3 sampai 12 kan. Sekurang-kurangnya macam baru nak macam contoh kena accident, langgar. Bodoh betul lah orang belakang ni. Contoh kan. Cepat sangat nak ni lah. Sebelum kita bertindak macam tu, kita tengok jam kita ni, kita tengok nombor tu. 1, 2, 3, 4. Kira sampai 12. At least dia benda tu dapat kita yelah, bila bom terus shoot je, dia bahaya kan. So kita tahan dulu, kita tahan dulu. Dan selain daripada diet komplain, tuan-tuan dan puan-puan, luas hati yang luas ni,
dia boleh senyum dalam keadaan yang paling buruk. Bukan senang tau kita nak buat. Yelah contohnya semalam, mungkin parents kita baru meninggal, tapi hari ni kita jumpa orang, kita senyum. Apa khabar? Kita pula tanya orang, apa khabar? Bukan senang. Bukan senang benda tu, hati yang luas ni. So senyum ni dalam keadaan apa pun jangan lupa untuk senyum, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam keadaan hari yang mendung, dalam keadaan rumah yang gelap, contohlah, senyuman itu adalah seperti kita membuka pintu, membiarkan cahaya masuk. Walau dalam keadaan apa pun, kita membiarkan cahaya masuk. Jangan lupa untuk senyum. Benda ni dia berkait juga tadilah tentang macam hormon serotonin dan sebagainya. Dia berkait juga. So bila kita tak lupa untuk senyum walau dalam keadaan apa pun, jadi kita tak lihat satu-satu krisis atau masalah tu dalam sebagai satu perkara yang sangat-sangat besar. This is not end of the world. Macam tok guru saya lah pernah kata dulu, selagi engkau hidup, selagi kau tak masuk 7 kaki bawah tanah, pasti ada benda yang kau boleh perbaiki. Walaupun macam, tapi saya banyak sangat masalah ni kan, memang dah tertonggeng, terduduk ni. Tapi itulah dia kata, selagi kau tak masuk dalam lubang 7 kaki tu, selagi tu ada harapan. Tu orang tua-tua pesan, selagi tu ada harapan. Sebab itulah kita terapkan juga lagi-lagi pada generasi baru kan. Selagi banyak orang yang macam cepat, mudah kehilangan harapan. Mudah kehilangan harapan. Hidup ni memang sukar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena, sebab tak ada orang yang boleh menjamin, oh hidup dia mudah je, hidup dia berjalan dengan lancar. Tak ada kot saya rasa, walaupun satu orang tak jumpa lagi. So kalau kita hidup ni, nikmatilah hidup kita. Macam kita menikmati sebuah perjalanan yang indah. Nikmati hidup kita sebab hidup ni memang sebuah perjalanan. So tak payahlah tuan-tuan dan puan-puan rushing sangat, berlari, sebab hidup ni bukanlah sebuah pelarian. Cia kan. Okay, so dan orang yang paling luas hati dia ni, paling senang dia kalau dia boleh joke kan masalah dia tu. Means dia boleh buat lawak dengan masalah dia. Saya bagi contoh lah. Tapi benda ni mungkin ramai orang tak secara terbuka lah menerima. Contohnya Datuk Rahman Hassan ni, kenal kan Datuk Rahman Hassan ni? Kan dia kahwin dengan satu artis 60-an juga, zaman-zaman dia orang lah, artis ni pelakon kan. Jadi contoh kalau sebab saya makcik tu dia dah berpisah lah dengan suami dia lama lah. Jadi kata kalau lah dulu tak berpisah, dah tua ni tak dapatlah jadi datin. Macam benda tu just lawak, tapi benda tu macam mengurangkan sedikit, memberi sedikit kelegaan bagi orang-orang yang rasa macam suram hari dia kan, berat sangat masalah dia. So dia kahwin dengan Datuk Rahman Hassan, dia dapatlah datin kan. Maksudnya kalau dia dulu kekal dengan suami dia tu, tak dapatlah datin bila dia dah tua-tua kan. Macam itulah contoh dia. Jadi luaskan hati ni perlu banyak training. 5 step ni pun sangat perlu training, perlu kita buat selalu. Jadi bila kita dah biasa buat, bila macam kita bina tembok tuan-tuan dan puan-puan, kita bina tembok ni adalah perisai kita ni. Okey, kita bina tembok, perisai kita. Bila kena serang ni, dengan musuh, bila kita kena serang, tembok ni, kita punya kubu ni taklah terjejas dengan teruk. At least tak terjejas dengan teruk. Masih boleh kita bangunkan semula, baiki semula. Tapi bila orang yang tak ada kubu ni, dia tak belajar apa-apa skill, dia tak ada benda-benda yang dia amalkan, so kubu dia akan terjejas dengan teruk. Dia akan terjejas dengan teruk. Sebab tu kadang-kadang bila orang lain dengar lah, simple je masalah dia, celah kuku aku je contohlah. Tapi orang yang mengalami tu macam goyah semacam kan. So benda ni lah yang kita
terapkan untuk tuan-tuan dan puan-puan bermulalah daripada sekarang, walaupun mungkin dah tahu tapi mungkin tak konsisten buat, boleh konsisten buat. Pada yang baru tahu boleh teruskan buat. Okay, sebab setiap individu ni memang mempunyai cara yang berbeza untuk membina ketahanan masing-masing, tapi ingatlah setiap perjalanan hidup kita ni sama ada pahit ataupun manis pasti mengajarkan kita tentang sesuatu. Biarlah yang pahit itu ditelan biar sampai jadi ubat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, janganlah berhenti mencari ilmu walau sesimpel apa pun ilmu tu, sebab macam kalau kita belajar 1 tambah 1 jawapan dia 2. So kalau sesimpel ilmu tu pun kita tak belajar, tak dapatlah kita ambil matematik tambahan kan. So kita bermula dengan ilmu yang simple tu sampailah kita boleh ambil matematik tambahan. Contohnya macam itulah. So jangan berhenti belajar, sebab kita punya semangat, kita punya kerajinan, kita punya motivasi ni macam belon. Kita perlu tiup. Kita perlu tiup. So bila kita tiup, macam dengar program-program macam ni, kita dengar kat YouTube, pergi majlis-majlis ilmu dan sebagainya. So bila kita tiup, dia bertahanlah untuk beberapa ketika. Bila tuan-tuan dan puan-puan dah biasa tiup, daripada kita tengok video ataupun kita baca kisah-kisah yang memberikan inspirasi dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan akan tahu kapasiti diri masing-masing. Contohnya ada orang sekali dia tiup, dia punya semangat, dia punya motivasi, dia punya kerajinan, kegigihan tu tahan sebulan. Ada orang tahan seminggu. So tuan-tuan akan tahu. Ada orang tahan setahun. Dia punya momentum tu tahan setahun. Sebab belon bila kita tiup kan dia akan kecut, kecil kan. So dia berapa lama dia boleh tahan. Kena sentiasa ditiup selalu. Tuan-tuan dan puan-puan. So itulah saja kot daripada saya. Ada soalan apa-apa ke? Sebab saya pun nak memberikan juga soalan. Adakah kepada urus setia kita? Ada soalan ke? Tak ada Puan Su. So Puan Su nak terus kepada kuis. Okey, so kalau tak ada soalan, kita bagi 3 soalan. Tuan-tuan dan puan-puan cepat-cepat komen. Siapa yang paling cepat Puan Amy akan berikanlah namanya. Okey, soalan yang pertama. Beri tips pertama yang perlu kita lakukan dalam membina perisai ataupun ketahanan mental kita tadi. Kan ada 5 tips kan? Okey, apa tips yang pertama? Itu soalan dia. So cepat-cepat jawab, nanti Puan Amy akan cari pemenangnya. Yang kedua, okey, apakah tujuan kita belajar pelbagai kemahiran ni tadi? Apa tujuan dia? Tujuannya apa? Nak naik pangkat? Apakah tujuan kita belajar pelbagai kemahiran ni? Macam saya cakap tadi, hint dia. Dunia sekarang ni bukanlah dunia yang berlawan, berperang, pertumpahan darah dan sebagainya. Tapi untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kan. Contoh macam tu. So untuk apa tujuan kita belajar pelbagai jenis skill ni, kemahiran-kemahiran ni. Macam mana kita belajar anger management lah, membina ketahanan mental ni, untuk apa? Okey, yang ketiga. So orang yang pertama jawab paling cepat dan betul, Puan Amy akan pilih. So yang ketiga, namakan hormon yang dihasilkan untuk membuat kita rasa gembira. Hormon yang tadi dapat mengawal suasana hati kita tu, hormon apa nama dia? So itulah 3 soalan. Hadiah akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cendera hati sikitlah sebelum puasa kan. So yang pertama tadi, apa tips? Tips yang pertama, kita ada 5 tips kan? Okay, so apa tips pertama
dalam kita membina perisai ketahanan mental kita. Soalan kedua, apakah tujuan kita belajar pelbagai kemahiran ni? Tujuannya untuk apa? So yang ketiga, namakan hormon yang dihasilkan untuk membuat kita rasa gembira. Yang terhasil masa kita exercise tadi, masa kita buat pelbagai perkara yang kebaikan tadi, apakah hormon yang terhasil? So boleh jawablah dekat komen . Mungkin Puan Amy sedang mencari pemenang kita. Sebab saya tak dapat tengok Facebook di sini. Okey, kita dah dapat pemenangnya. Yang pertama, Hamimu Harniza. Okey, Hamimu Harniza binti Muhammad. Yang kedua, Ruhaida Ahmad. Okey. Yang ketiga, Siti Farah Redzuan. Tiga pemenang kita, tahniah diucapkan. Okey, saya ulangi. Yang pertama, Hamimu Harniza binti Muhammad. Yang kedua, Ruhaida Ahmad. Dan yang ketiga, Siti Farah Redzuan. Okey, tahniah kepada pemenang-pemenang kita. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menyertai kita, bersama-sama kita pada pagi ini dalam sedikit perkongsian sebelum kita menuju ke bulan Ramadan ni. InsyaAllah saya harap dapatlah sedikit sebanyak memberi input kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang dah tahu pun dapat kita polish balik, refresh balik, sebab kita ni sebagai manusia, maksud manusia itu sendiri adalah pesalah dan pelupa. Sebab tu kita kena sentiasa saling beringat benda tu berkali-kali kan. Macam anak kita suruh masuk mandi pun sampai 10 kali panggil baru masuk kan. Apakah lagi kita yang sudah middle age ni, perlulah sentiasa berpesan-pesan dan beringat-ingat. Urus Setia ada tambahan apa-apa ke? Tak ada setakat ni Puan. Tak ada So saya pun ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Urus Setia KSM yang menjayakan program ni, kepada peserta juga. Terima kasih kepada Sudi sama-sama dengan saya. Jika ada terkasar bahasa atau silap gurau ke, saya minta maaf banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi lah pada masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Okay, terima kasih ya. Saya ucap kepada Puan Su atas perkongsian. Betul-betul 1 jam ni Puan Su. Punctual Okey, selagi saya ingat kepada tuan-puan yang menonton program ini melalui Facebook, okey boleh klik pada link yang kita pastekan di ruang komen. Okey, sekiranya ada apa masalah boleh hubungi kita melalui email yang diberikan. Okey, dengan itu saya tamatkan majlis pada hari ini dan Assalamualaikum. Okay, stay safe everyone. Have a good day. Bye. Bye-bye.